Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Kita sambung pengajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita dah sampai kepada ayat yang ke-8 malam ni ya. Kita baca sama-sama ya. Ayat 8 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebahagian dari manusia ada yang berkata, kami percaya kepada Allah dan hari kemudian, padahal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah yang mereka perdayakan kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka merasakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan akan penyakit lain. Dan untuk mereka azab yang pedih, sebab mereka telah berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, mereka menjawab, tidak lain kerja kami hanyalah berbuat perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum
ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah yang melakukan kerosakan, akan tetapi mereka tidak sedar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Dan apabila dikatakan orang kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana manusia lain telah beriman, mereka jawab, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah yang bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, pengerusi dan ahli jabatan kuasa surau. Malam ini ayat-ayat yang kita baca tadi adalah berkenaan dengan nifaq, ataupun orangnya dipanggil munafik. Sudah dibicarakan pada ayat yang lalu tentang orang kafir, yaitu ayat sebelumnya dua ayat, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, dan ayat satu lagi khatamallahu 'ala qulubihim, itu tentang orang kafir. Orang kafir itu dengan tegas telah menyatakan bahawa dia tidak percaya, tidak beriman. Walaupun diberi peringatan, diberi ancaman azab, kehancuran di dunia, seksa neraka, mereka tidak mau beriman juga, kerana hati mereka sudah dicop. Khatamallahu 'ala qulubihim. Dengan dua ayat ini sahaja selesai. Mana Quran terang melalui dua ayat tentang sifat orang kafir. Tetapi mulai ayat 8 ini sampai ayat 20 nanti dibicarakan yang lebih sulit daripada kafir atau kufur, yaitu orang yang lain apa yang diucapkan dengan mulutnya dengan pendirian hatinya yang sebenar. Mulutnya kata lain, hatinya lain. Sifat ini bernama nifaq. Pelakunya dipanggil munafik. Dah ada dua munafik ni. Bila? Munafik dua. Mereka berkata dengan mulut bahawa mereka percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka itu orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman. Hakikatnya mereka kafir juga. Cuma zahirnya dia mengaku beriman. Zahirnya kita bermuamalah dengan mereka sebagai orang yang beriman. Di sisi Allah mereka kafir. Inilah kategori manusia yang ketiga. Yang pertama tadi percaya dengan hatinya, orang beriman, iaitu ayat 1 sampai ayat 5 hari itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa, yang mendirikan sembahyang, yang beriman kepada perkara gaib. Itu kategori pertama. Dan mereka membuktikan kepercayaan hatinya itu dengan perbuatan, yaitu sembahyang, mengeluarkan zakat, itu yang mukmin, yang muttaqi. Yang kedua, yang tidak mau beriman, hatinya tak percaya dan mulutnya juga menentang, itulah yang disebut kafir. Tetapi yang ketiga ini golongan yang berbeza di antara hatinya dengan mulutnya. Hatinya lain, mulutnya lain. Mulutnya mengaku beriman, percaya, tetapi hatinya tidak. Dan pada perbuatannya lebih terbukti lagi bahawa pengakuan mulutnya tidak sesuai dengan apa yang tersimpan di hati. Nanti ditunjukkan apakah
tukar sifat ataupun perlakuan mereka. Sebab meskipun orang memaksa-maksa dirinya berbuat sesuatu perbuatan yang hanya diakui oleh mulut, padahal tidak dari hati, maka tidaklah akan lama dia dapat mengerjakan pekerjaan itu. Orang yang berpura-pura dia tak boleh. Laksana seorang menantu baru yang segan kepada mertuanya, lalu dia pun pergi sembahyang maghrib di surau yang terdekat beberapa hari setelah dia kahwin. Padahal dia tak biasa pergi sembahyang. Beberapa minggu kemudian dia pun berhenti, sebab ke surau itu bukan dari hatinya, bukan dengan keinginannya. Itu sebagai contoh yang Buya Hamka tunjuk dalam kitab tafsirnya ini. Kalimat munafik atau nifak itu asal artinya ialah lubang tempat bersembunyi di bawah tanah. Bahasa Melayu kata terowong, bahasa Arab kata nafak. Terowong itu nafak. Asalnya adalah terowong yang dibina ataupun dibuat oleh sejenis tikus di tanah Arab. Bila dibuat lubang tu, dibuat dua lubang, satu lubang sini, satu lubang sini. Bila dia lari masuk lubang, orang ingat dia sorok kat lubang tu, rupanya dia pergi lubang satu lagi. Jadi perbuatan binatang tu yang bersembunyi di lubang itu adalah nifak tadi, asalnya lah. Bila manusia main sembunyi, tidak menzahirkan diri yang sebenar, kelirukan orang, maka manusia itu dipanggil munafik juga macam binatang tadi, ya. Dari sinilah diambil erti orang yang menyembunyikan keadaan yang sebenar sebagai suatu penipuan. Orang kita panggil apa? Talang dua muka. Tadi binatang itu dua lubang. Dalam ayat 9 Allah kata, mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka nak tipu Allah, tipu orang beriman. Seolah-olah Allah itu tidak tahu. Dialah orang munafik, memang dia kafir, dia tak percaya Allah. Dia rasa dia boleh tipu. Dia tipu orang yang beriman. Dengan mulut yang manis, berlagak sebagai orang yang jujur, pura-pura beriman, fasih lidah berkata-kata, dihias dengan sabda, supaya orang percaya bahawa dia bersungguh-sungguh. Padahal Allah Ta'ala kata, mereka tidak beriman. Padahal tidaklah yang mereka berdaya kecuali diri mereka sendiri. Tak ada yang tak tafsirkan. Ini ada salah tulis sikit, salah type. Tidaklah yang mereka berdaya kecuali diri mereka, iaitu ayatnya tadi, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yang mereka tipu tu diri mereka, sebab Allah tak boleh ditipu, Allah tahu. Tetapi mereka tidak merasakan, wa ma yash'urun. Mereka tak rasa mereka ditipu. Hakikatnya mereka ditipu. Sikap pura-pura itu sudah nyata tidak dapat memperdayakan Allah. Mungkin sesama manusia dapat tertipu sementara, tapi berapa lama? Tidaklah lama masanya mereka dapat melakukan pura-pura itu. Akhirnya keduk yang mereka tutup muka itu akan terbuka juga. Topeng yang mereka guna untuk tutup muka akan terbuka. Dalam tafsir lain disebut, orang munafik dia nak tipu Allah, nak tipu orang beriman. Allah balas tipu mereka. Iaitu ayat yang berbunyi apa nama? Innal ladzina apa ya? Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Mereka tipu Allah, Allah Ta'ala tipu mereka balik. Macam mana mereka tertipu? Seperti juga disebut dalam ayat tadi, mereka tidak tipu kecuali diri mereka. Allah Ta'ala suruh orang yang beriman melayan orang munafik macam orang beriman. Dalam Islam, orang munafik hukumnya macam orang Islam.
Walaupun dia pura-pura. Allah Ta'ala tahu, malaikat tahu, manusia tak tahu, Nabi Rasul pun tak tahu. Nabi SAW asalnya tak tahu siapa munafik, cuma dia beritahu ada orang munafik. Lepas tu lama-lama Allah Ta'ala beritahu siapa yang munafik itu. Ada dalam 20 orang. Ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyak ayat Quran turun menyindir orang munafik ni, apa yang mereka buat. Para sahabat pun macam boleh agaklah siapa ni yang disindir oleh ayat-ayat itu kan. Tapi kemudian Jibril memang bagi tahu kepada Nabi, ini orang munafik, siapa orang dia. Lepas itu Nabi SAW bagi senarai itu pada seorang sahabat yang bernama Huzaifah. Senarai dia rahsia untuk dipegang oleh Huzaifah. Dan Huzaifah tak cerita ke orang, dia amanah. Walaupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah jumpa dia, siapa yang munafik tu? Huzaifah kata tak boleh, ini rahsia Rasulullah saja. Umar kata, aku nak tahu nama aku ada tak? Itu bimbangnya Umar tentang diri dia. Kalau Umar pun bimbang, kita pun patut bimbang juga. Takut-takut kita ni tak bersungguh. Jadi mereka itu kalau Allah Ta'ala nak bagi tahu boleh. Tapi orang munafik itu tidak diisytihar pada zaman Nabi SAW siapa orang ni. Tapi banyak ayat turun tegur perbuatan mereka sendiri. Ada di kalangan mereka yang bertaubat dan menjadi orang beriman betul. Nanti dalam ayat-ayat belakang ni ada cerita pasal orang munafik yang cuba lari ke Mekah. Dari Madinah mereka nak lari ke Mekah, iaitu ayat 19 nanti. Mereka nak lari ke Mekah tu tiba-tiba hujan. Datang awan, gelap, hujan. Jadi mereka nak lari gelap. Bila datang kilat mereka bergerak. Bila kilat tak ada, jadi gelap, mereka berhenti. Akhirnya dua orang ini dia kata, mainlah kita balik Madinah, kita beriman betul-betul. Yang ini bertaubat. Itu kemudian kan. Jadi bila mereka pura-pura beriman, dalam Islam orang munafik dilayan macam orang Islam, iaitu kita kena bagi jawab salam dia, kita kena terima dia sebagai orang Islam. Mereka kena sembahyang, mereka kena keluar zakat macam orang Islam lain, tetapi tak ada pahala sebab mereka tak beriman. Itu adalah antara maksud Allah Ta'ala tipu mereka balik. Bila mereka pura-pura, mereka rasa mereka tipu Allah, tapi Allah Ta'ala tipu mereka balik. Mereka beramal macam orang Islam, macam beriman lain, tapi mereka tak dapat pahala dan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Pokok penyakit yang terutama di dalam hati mereka pada mulanya ialah kerana pantang kelintasan. Mereka rasa diri lebih pintar, rasa diri lebih bijak. Kedudukan rasa terdesak yang dilawan terasa lebih kuat. Inilah penyakit ingin tinggi sekepala tetapi tidak mahu mengaku terus terang. Nak menolak, takut akan terpisah dari orang ramai. Itulah yang menyebabkan sikap zahir dengan sikap batin menjadi berbeza. Akhirnya maka Allah tambahlah penyakit pada mereka. Fazadahumullahu marada. Penyakit dengki, penyakit hati busuk, penyakit penyalah terima. Tiap orang bercakap terasa diri sendiri juga yang kena. Setiap kali ada orang cakap, mereka rasa nak kata kat aku lah tu. Itulah sifat orang munafik pada zaman Rasulullah SAW dan juga selepas itu. Bila ditegur oleh orang yang beriman, ditegur oleh ulama, dia rasa, oh ni nak kata kat aku. Itu ada disebut dalam surah Munafikun. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka rasa setiap ucapan keras itu ditujukan kepada mereka. Namun dalam hati sendiri ada juga kerana meskipun telah mengambil
juga keinsafan bahawa orang tidak percaya. Maka untuk mereka azab yang pedih dari sebab mereka berdusta. Walahum adzabun alim bima kanu yakfurun. Jadi munafik ini dikira penyakit hati. Asalnya berpura-pura. Kalau dalam konteks sirah Rasulullah SAW, yang jadi munafik itu antaranya yang jadi ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini dia orang Madinah. Dia dah kempen nak jadi ketua. Madinah belum ada ketua. Bila tiba-tiba Rasulullah SAW sampai dari Mekah, dan Rasulullah berhijrah ke Madinah itu dalam keadaan Rasulullah telah berbai'ah dengan beberapa orang yang telah beriman dulu, yang bertemu dengan baginda di Mina pada musim haji. Berlaku bai'ah Aqabah yang pertama 12 orang, berlaku bai'ah Aqabah yang kedua 73 orang. 2 tahun. Sebenarnya peristiwa itu semua 3 lah. Tahun pertama jumpa 7 orang beriman kepada Nabi. Sebab orang Mekah tak nak beriman dah, buat macam-macam sekatan. Maka baginda mula berdakwah kepada orang luar yang datang dari luar masa musim haji. Antara yang baginda jumpa adalah orang Madinah. Mula-mula 7 orang beriman. Balik ke Madinah, cerita pasal Islam pada orang Madinah. Ada yang beriman kat Madinah. Tahun kedua datang 12 orang. 5 orang yang datang tahun lepas, tambah lagi 7 orang baru. Yang ini berlakulah janji setia yang pertama. Lepas tu tahun depan lagi datang masa musim haji 73 orang. 70 termasuk 3 orang perempuan. Jumpa Nabi juga malam-malam. Kali ini berbai'ah sungguh-sungguh, bai'ah dengan darah. Maknanya bersetuju, bersetia untuk mempertahankan Rasulullah SAW walaupun berlaku bila Rasulullah berhijrah menyertai mereka. Allah Ta'ala belum bagi arahan untuk berhijrah, tapi persiapannya kena ada. Maka 73 orang itu pun balik ke Madinah. Dan inilah yang menjadi bibit awal orang beriman. Bila sampai masa Nabi berhijrah ke Madinah, dekat Madinah tu yang beriman dah ramai, sokong dan mempertahankan Nabi. Abdullah bin Ubay itu dia rasa dia kena potong lain. Dia tengah plan-plan kempen nak jadi ketua, tiba-tiba Rasulullah hijrah, orang dah angkat Nabi jadi pemimpin Madinah. Memang geram lah. Tapi geram, nak lawan tak mampu. Bila nak lawan tak mampu, bak kata pepatah orang putih, if you cannot beat them, you join them. Dia pun join lah Nabi SAW, menyertai orang-orang Islam yang lain, tetapi berpura-pura. Jadi dalam keadaan pura-pura itulah bertambahlah penyakitnya. Penyakit tak mahu terima kebenaran tu dah satu dah. Lepas tu jadi dengki, musuh hati. Nanti kita jumpa macam-macam ayat, bukan dalam surah Baqarah ni sampai ayat 20 sahaja. Surah Munafikun ada, surah Ali Imran ada, kita pasal perang Uhud contohnya. Surah Taubah pun ada rasanya. Allah Ta'ala cerita macam mana kelakuan mereka masa perang. Bila perang kalah, mereka kata, memanglah sebab tu kita orang tak join. Bila perang menang, dia orang tak join. Dia mulalah kata, kita pun geng, takkan tak ada bahagian kami. Itulah lebih kurangnya sifat-sifat orang munafik. Azab yang paling pedih yang mereka rasai ialah lantaran dusta mereka sendiri. Tiap berkata jarang yang benar. Kaum munafik itu mengatakan percaya pada Allah dan hari akhirat, bahawa Allah ada, hari akhirat pasti terjadi adalah benar. Tetapi kerana sikap hidup selalu menyatakan bahawa mereka bukan orang yang beriman kepada Allah, dan tidak ada bukti perbuatan yang menunjukkan bahawa kedua hal itu benar-benar keyakinan mereka, lama-lama nampaklah juga dusta mereka. Orang pun akhirnya sama-sama tahu, dan orang pun akhirnya dapat pula mengatur sikap menghadapi orang yang seperti ini. Mereka disiksa oleh dusta mereka sendiri. Apa saja yang mereka kerjakan menjadi serba salah. Itulah azab di dunia yang mereka rasa. Berpura-pura itu tak seronok. Jadi yang macam dalam mahu sebut
ayat dalam 10 tadi, itu kerana dusta mereka. Sifat utama munafik, dusta, bohong. Yang ini disebut dalam hadis Nabi yang lain, ayatul munafik salah. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, bila bercakap dia bohong. Wa idza tumina khana, bila diamanahkan dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia langgar janji. Dia tak pegang janji. Bagi dia janji tak perlu tunai. Orang beriman bila dia dah cakap dia kena buat. Ini sifat orang beriman. Orang munafik langgar je. Dia kira nanti lama-lama orang lupa. Dalam hadis lain ditambah lagi yang keempat. Satunya disebut wa idza ahada ghadar. Bila buat perjanjian, dilanggar perjanjian. Tadi janji wa'ada, ini janji ahada, bentuk lain sikit. Perjanjian lebih besar lah. Ataupun satu lagi disebut dalam hadis yang lain, sifat mereka adalah wa idza khasama fajara. Bila mereka bergaduh, mereka melampau. Orang lain mungkin berbeza pendapat, berhujah, tapi bila cakap hujah, okeylah, masing-masing terpulanglah pandangan masing-masing kan. Orang munafik dia tak puas hati, dia nak faham lagi, nak belasah lagi. Ini melampau bila bergaduh. Dalam hadis lain disebut 3 benda yang bila ada pada seseorang, kana munafiqan khalisan, maka pada dirinya dia adalah orang munafik yang betul-betul. Bila ada 3 tadi, cakap bohong, janji langgar, diamanahkan khianat. Kemudian Nabi kata, siapa yang ada padanya salah satu daripada sifat itu, maka pada dirinya ada sifat munafik sehingga dia meninggalkannya. Jadi mungkin seorang itu memang orang beriman, tapi suka bohong. Kita tak boleh kata dia munafik lagi. Mungkin dia ada perangai munafik. Jadi kerana itu, ada ulama bahagikan munafik ni kepada 2. Satu dipanggil munafik akhlak, munafik dari segi perangai. Satu lagi dipanggil munafik akidah. Yang ini memang munafik betul dan memang pura-pura masuk Islam ataupun berpura-pura jadi orang Islam. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang munafik. Pada zaman selepasnya pun ada. Kalau zaman Rasulullah tu orang macam Abdullah bin Ubay dan geng-gengnya, sebahagiannya adalah orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Mereka ni buat kacau. Masa nak perang Uhud, Rasulullah dah bawa 1000 orang. Geng-geng ni buat kempen. Tak payah pergi, tak payah keluar. Dia boleh bawa balik 300 orang. Boleh tahan 1000 orang, bapak bawa balik 300. Jadi kita sebut orang munafik itu dalam 20 orang. Tapi yang terpengaruh tu ada. Jadi bukan jalan-jalan juga. Kita dah baca sirah pasal zaman Rasulullah SAW, kita baca lah pasal munafik. Tapi kalau kita duduk kat situ, kita pun tak tahu kita masuk yang 700 yang setia atau 300 yang balik. Sebab dalam surah Munafikun Allah Ta'ala sebut wa in yaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka bercakap engkau pun terdengar kata-kata mereka. Ka'annahum khusyubun musannadah, seolah-olahnya ia adalah kayu yang tersandar. Makna kata-kata dia macam Jadi itu cabaran yang ada pada zaman Rasulullah SAW, ada juga pada zaman sahabat. Pada zaman Khulafaur Rasyidun ada orang munafik, terutama bila kita baca kisah pembunuhan Sayyidina Uthman yang timbulkan fitnah kepada Sayyidina Uthman, yang ajak orang kepung rumah Sayyidina Uthman. Ni geng-geng inilah. Yang kepung tu bukan semua munafik, tapi yang jadi, kita panggil apa, hardcore dia, batu api dia, orang munafik. Menurut ulama, mereka ni adalah orang-orang Yahudi yang agamanya ataupun ajarannya dah ditinggal orang. Dia nak lawan orang Islam tak mampu, dia pura-pura jadi orang Islam. Ada juga katanya terlibat ni adalah orang-orang Parsi.
orang Parsi yang pura-pura masuk Islam macam Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah dia sembahyang bersama sahabat semua belakang Sayyidina Osman. Bila dia dapat peluang, dia tikam Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Osman, ini cerita pada zaman Sayyidina Osman. Maknanya orang-orang yang asalnya telah kalah dengan perkembangan Islam, tapi mereka geram, mereka menyusup ke dalam masyarakat Islam. Yang ini munafik akidah. Jadi zaman sahabat ada, zaman selepas itu pun ada, zaman kita pun ada. Kalau yang terdekat yang diketahui ramai adalah zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Dulu ada satu watak, satu orang Belanda yang pura-pura masuk Islam, namanya Snok Agronje. Ada orang sebut Snok Agronje. Snok Agronje ni dia pura-pura masuk Islam. Dia belajar Islam. Dia pergi Mekah, belajar, sambung belajar kat Mekah pula. Orang panggil dia Haji Belanda. Bila kat Mekah, akhirnya ulama-ulama kat Mekah dapat perasan dia ni spy, pura-pura masuk Islam. Akhirnya dia lari ke Indonesia, dia lari ke Aceh, dan di sana dia berkahwin dengan orang sana, dapat anak. Dia duduk bersama orang Islam, ajar agama, gunakan nama Abdul Ghaffar. Tetapi dia buat laporan kepada Belanda, macam mana Belanda nak buat polisi kepada orang Indonesia, terutamanya orang Aceh. Di antara laporan dia tulis adalah orang Islam ni kekuatan dia pada ibadah haji. Jadi Belanda kena pantau ibadah haji, jangan bagi mudah orang pergi haji. Lepas tu disusah-susahkanlah orang nak pergi haji. Snok Agronje ni akhirnya balik ke Belanda. Dan ada orang buat kajian lanjut di Musim Melaya kalau dia silap, dalam satu jurnal Usuluddin. Dikajilah macam mana kesudahan dia ni. Dia balik Belanda, dikahwin orang sana pula. Dan dia mati, dikuburkan di kuburan, bukan kuburan orang Islam. Nyata. Ini pura-pura masuk Islam. Tujuannya nak merosakkan Islam, melemahkan umat Islam. Yang ini kita sebut munafik akidah. Zaman Rasulullah SAW ada orang munafik, tetapi akhirnya Islam tertegak juga. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa, kepada manusia bahawa walaupun ada orang munafik, ada musuh dalam selimut, tapi bila Allah Ta'ala nak Islam tu tertegak dan berkembang, dia akan tertegak dan berkembang juga. Cuma cabaran tetap adalah daripada orang munafik. Baik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, mereka jawab qalu innama nahnu muslihun. Mereka jawab kami hanyalah berbuat kebaikan. Kata Dr. Hamka, dengan lempar batu sembunyi tangan mereka berusaha menghalang-halangi perbaikan, pembangunan rohani dan jasmani yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Hati mereka sakit melihatnya, lalu mereka berbuat sikap lain secara sembunyi untuk menentang usaha kebaikan itu. Kalau ditegur secara baik, jangan begitu, mereka jawab, tujuan mereka adalah baik. Mereka mencari jalan perbaikan atau jalan damai. Lidah yang tidak bertulang pandai saja menyusun kata yang elok-elok bunyinya, padahal kosong isinya. Kerosakan yang dibawa oleh orang munafik ini adalah kerana mereka berbohong, mereka dengki. Ada ketikanya orang yang beriman tahu perbuatan mereka itu salah, perbuatan mereka itu membawa kepada kerosakan. Tetapi bila ditegur, bukan mereka berubah, bukan juga mereka berhenti, tapi sebaliknya mereka kata, kita orang buat baik, tujuan baik.
Kerosakan yang mereka buat tu mereka anggap usaha-usaha kebaikan, islah. Allah Ta'ala kata, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah perosak-perosak. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak dapat merasainya, tak sedar. Kalau kita tengok dua ayat, satu ayat yang nanti yang bawah ni, ayat 12 ni di hujung diakhiri dengan la yash'urun, mereka tidak rasa. Ayat 13 nanti diakhiri dengan la ya'lam. Ayat 13 tu cerita pasal iman. Ayat ke-11 tadi cerita pasal kerosakan. Bila pasal kerosakan, mereka tak rasa. Bila pasal iman, mereka tidak tahu. Dengan cara diam-diam, munafik Yahudi telah mencari usaha bagaimana supaya segala rancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandas. Orang-orang Arab Badui yang belum ada keimanan, kalau datang ke Madinah, kalau ada kesempatan, mereka akan hasud, mereka cemoh Islam. Ini kerja orang munafik Yahudi. Padahal sejak Rasulullah SAW datang ke Madinah, telah diikat janji akan hidup berdampingan secara damai, termasuk dengan orang Yahudi. Mereka tidak sedar bahawa perbuatan mereka itu merosak dan berbahaya sebab menghasut orang lain, terutama kepada kedudukan mereka sendiri. Sebab Islam tidak akan lemah, tetapi akan bertambah kuat. Kalau ditanyakan, mereka menyatakan bahawa tujuan mereka baik, mencari jalan damai. Jelaslah bahawa perbuatan mereka yang amat berbahaya itu tidak mereka sedari kerana hawa nafsu belaka. Jadi orang, memang ada orang yang dia buat benda yang rosak, yang bahaya. Ada orang buat benda rosak, benda bahaya, dia tahu benda itu bahaya tapi dia seronok. Ada orang dia buat benda rosak, buat benda bahaya, dia rasa benda itu baik untuk kebaikan orang. Itu contoh sifat orang munafik. Nafsu yang pantang kerendahan. Kalau mereka berpegang benar-benar kepada agama mereka, agama Yahudi, tidaklah mungkin mereka akan berbuat demikian. Tapi setelah agama menjadi satu macam ta'assub, membela golongan walaupun dengan jalan yang salah, mereka tidak sedar lagi apa akibat dari pekerjaan mereka itu. Dalam hal ini, kadang-kadang mereka berkumpul jadi satu dengan munafik golongan Abdullah bin Ubay yang kita sebut tadi, yang rancang nak jadi ketua sama. Jadi mereka berpakat antara munafik Yahudi dengan munafik Arab. Ayat ini menegaskan, ketahuilah sesungguhnya mereka itu perosak semuanya, tetapi mereka tidak sedar. Ayat ini telah membayangkan apa yang akan terjadi di belakang kemudian, yang akan membawa celaka bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak menyedari akibat di belakang itu. Nampak di sini bahawa yang salah ialah pimpinan yang cerdik, yang memikirkan lebih jauh di antara mereka. Ayat yang selanjutnya menunjukkan benar-benar bagaimana isi jiwa mereka yang sebenarnya sehingga timbul perangai munafik itu, iaitu ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Bila diucapkan kepada mereka, berimanlah kamu betul-betul macam orang lain beriman, mereka jawab apa? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman sebagai berimannya orang-orang yang bodoh itu? Mereka merasakan orang beriman yang bodoh sebab terlalu percaya, mudah ikut, ya. Tuan-tuan, kalau kita perasan dalam dakwah Nabi-Nabi dulu pun, orang-orang beriman dianggap orang yang bodoh. Macam dalam kisah Nabi Nuh AS kita baca, bila Nabi Nuh berdakwah kepada pembesar-pembesar kaum dia, ajak beriman kepada Allah, mereka kata, ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna bariyar ra'i. Kami tengok yang beriman dengan engkau ni hanya orang-orang yang lemah,
orang-orang yang hina, yang lemah pemikirannya. Ini sifat mempeleceh orang lain. Mentang-mentang mereka ada kedudukan, ada harta, mereka rasa orang beriman yang kebanyakannya orang miskin, orang lemah, mereka rasa ini bodoh, tak fikir panjang. Jadi samalah juga munafik pada zaman Rasulullah SAW. Begitu juga kisah-kisah Nabi lain kita boleh jumpa dialog yang hampir sama, yang memandang rendah orang yang beriman. Dalam kisah Nabi Isa pun ada. Mereka menganggap orang beriman ni hina. Inilah rahsia pokok. Mereka rasa diri lebih pintar, merasa diri jatuh darjat kalau mengaku beriman kepada Rasulullah SAW. Sebab mereka orang berkedudukan tinggi selama ini, sama ada pemuka-pemuka Yahudi atau Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya. Mereka memandang bahawa orang yang telah menyatakan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah dari golongan yang terpandang dalam masyarakat selama ini. Apa mereka tahu? Anak-anak belum ada kedudukan mereka dalam masyarakat. Jadi mereka anggap orang beriman ni orang lemah. Memanglah kebanyakan pengikut Nabi-Nabi dan Rasul mulanya adalah orang lemah, orang susah, orang miskin. Orang kaya, orang ada kedudukan, ada tapi tak ramai. Yang ramai orang yang lemah. Lalu orang munafik rasa ini orang-orang bodoh. Kita azan dulu, sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT, orang munafik tidak hendak menilai apa artinya beriman. Yang mereka nilai hanya kedudukan orang-orang yang telah beriman dulu. Mereka pandang bahawa orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam hanyalah orang-orang bodoh, sedang mereka orang-orang pintar, lebih banyak mengerti soal agama sebab mereka mempunyai kitab Taurat. Ini dalam konteks munafik di kalangan Yahudi. Kesombongan beginilah di zaman dahulu kala yang menyebabkan umat Nabi Nuh menentang Nabi Nuh. Ini yang kita sebut tadi. Mereka merasa pakaian mereka kotor kalau duduk bersama-sama dengan orang-orang yang telah lebih dahulu beriman kepada Nabi Nuh. Maka bagi kaum munafik Yahudi ini, kepintaran mereka dalam soal agama tidak lagi untuk diamalkan, tetapi untuk dimegahkan. Tetapi mereka sendiri tidak dapat bertindak apa-apa. Di antara mereka sama mereka berpecah pula, sebab hendak saling mengatasi kepintaran. Walaupun munafik itu membenci Islam, merancang macam-macam, tapi mereka juga berpecah. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu, tetapi hati mereka berpecah. Lantaran sikap jiwa yang demikian, apakah yang dapat mereka berbuat selain dari mencemooh? Segala yang dikerjakan orang salah semua, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT sekalian, itulah uraian tafsiran kepada ayat 8 hingga 13 yang menceritakan tentang sebahagian sifat orang munafik. InsyaAllah kita sambung bakinya nanti ayat 14 hingga 20, sambungannya tentang sifat orang munafik lagi. Sekadar itulah untuk malam ini. Ada apa-apa? Jika tak ada, yang baik daripada Allah SWT, yang kurang datang dari kelemahan diri saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tambah dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.